Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Okey, jadi kita akan mulakan kita punya PDPR dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan juga doa belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, baik. Kita dah ada siapa kat sini Anis Fatihah, Siti Dania, Ahmad Niza, Rabiatul Husna, Suhaili, Arisa, Elisha, Aras Fitri, alamak Ilazek. Sekejap, Ilazek siapa? Cikgu lupa. Aras Alia Jazmani. Alia. Okey, sorry. Okey, kemudian ada Atira. Irsyad nak masuk tadi, lepas tu dia keluar balik. Okey. Jadi hari ni cikgu nak bagi tahu kita dah selesai kita punya semua tajuk yang kita belajar dalam tajuk tahun 6. Jadi bermula daripada hari ni kita akan mula ulang kaji. Ulang kaji soalan-soalan semua sekali daripada tajuk yang pertama sampailah tajuk yang terakhir dalam matematik tahun 6. Jadi kita akan bincangkan ataupun kita akan buat soalan-soalan yang berkaitan dengan soalan masalah harian. Biar awak biasa supaya soalan masalah harian ni awak boleh jawab dengan baik. Sebab kalau misal kata ada ujian untuk TP, jadi awak punya markah tu lebih baik. Okey, jadi sebelum cikgu nak mulakan kita punya ulang kaji, cikgu kat sini nak berkongsi dengan awak. Okey, Irsyad dah masuk. Okey, selamat datang Irsyad. Okey, kita baru mula Okey, jadi sebelum cikgu nak mulakan kita punya ulang kaji, cikgu nak sampaikan pada awak satu pertandingan. Kalau awak boleh nampak, okey, saya sharekan skrin sekejap Okay, Danish Iqbal baru masuk. Okey, selamat datang Danish Iqbal. Okey, yang cikgu paparkan ni ialah pertandingan Johor STEM Online Challenge. Dia terbuka untuk tahun 4, tahun 5, tahun 6. Okey, jadi dalam pertandingan ni adalah sijil peringkat kebangsaan. Sijil peringkat negeri. Jadi siapa yang berminat, ni nanti cikgu akan war-warkan sebab cikgu adalah penelaras STEM sekolah. Penelaras STEM sekolah. Jadi cikgu akan upkan nanti dalam kelas untuk siapa yang berkeinginan ataupun berminat untuk join. Okey, jadi yang ini adalah untuk matematik dan sains. Sains dan matematik. Okey, di mana ada 4 pertandingan untuk sekolah rendah. 4 pertandingan untuk sekolah rendah. Okey, yang dia punya yang besar dia yang ni lah. Safia bermasuk. Okey, jadi dia kata pertandingan Johor STEM Online Challenge ni bermula daripada 22 Ogos, baru lagi 3 hari yang lepas, hingga 3 Oktober 2021. Bagaimanapun dia ada masa untuk awak daftar. Okey. Jadi yang ni challenge ni untuk satu negeri Johor, awak akan bertanding satu negeri Johor kalau awak berminat. Terbuka kepada semua murid-murid negeri Johor saja. Okey, kemudian maklumat pertandingan sekolah rendah ada, sekolah menengah ada. Okey, jadi maklumat pertandingan sekolah rendah ni yang saya tunjukkan tadi tu ada 4. Yang pertama peta ITING, saya akan terangkan nanti. Yang kedua poster digital.
Yang ketiga, bercerita STEM. Yang keempat, matematik online quiz. Online quiz. Okey, kita buka yang peta I-Think dulu. Okey, ni peta I-Think. Okey, maklumat dia ada pada pautan ni. Dia punya borang penyertaan ada dekat bawah ni. Okey, kita tengok dulu apa yang ada dalam pertandingan peta I-Think. Okey, kita buka dulu apa dia cakap. Kita besarkan sikit. Mana nak besarkan dia ni? Dia tak nampak. Oh, ni besar dia. Okey. Tu dia. So sikit Okey, yang ni cikgu turunkan dulu. Okey, jadi pertandingan peta I-Think Science. Ni nanti awak boleh berhubung dengan cikgu sains awak lah. Apa dia? Peta I-Think. Okey. Jadi peta I-Think ni ialah pertandingan peta I-Think Sains Sekolah Rendah Pengenalan. Okey, ni kita baca. Unit pembangunan bakat murid, dia nak cari yang berbakat walaupun dalam tempoh PKP COVID-19. Okey, jadi pertandingan ini berfokuskan perkembangan kognitif, psikomotor dan efektif di kalangan peserta. Okey, apa dia punya tujuan dia, objektif dia? Mencongkel bakat kreativiti murid. Berkaitan dengan sains dan kemahiran teknologi maklumat. Okey. Kemudian membentuk nilai-nilai, membangunkan minda. Ni syarat penyertaan. Pertandingan ini terbuka kepada murid-murid sekolah rendah tahun 4 hingga tahun 6 sahaja. Awak tahun 6. Layak. Belajar di sekolah rendah bantuan kerajaan. Ni sekolah kita memang bantuan kerajaan lah. Okey, kemudian semua murid mestilah warga negara Malaysia. Awak warga negara. Tiada had penyertaan bagi setiap sekolah. Bermakna kalau awak 25 orang dalam kelas 6A, 25 orang tu nak masuk, masuk. Setiap murid hanya dibenarkan menghantar satu penyertaan sahaja. Okey, kemudian peserta perlu mendapatkan kebenaran ibu bapa penjaga terlebih dahulu. Tanya dengan ibu bapa awak. Sebab apa? Sepanjang proses tu perlu berada di bawah pemantauan ibu bapa awak. Perlu berada di bawah pemantauan ibu bapa awak. Jadi borang pendaftaran tidak disediakan oleh penganjur. Peserta hanya perlu menghantar hasil karya masing-masing melalui borang penyertaan secara dalam talian mengikut tempoh masa yang ditetapkan. Ini yang saya tunjuk tadi tu. Borang penyertaan. Kita tengok sikit borang penyertaan ni macam mana. Ni, borang penyertaan dia. Cikgu besarkan sikit. Okey, ni jadi nanti awak kena masukkan awak punya Gmail delima. Kemudian ni kertas konsep ni tadilah yang saya tunjukkan awak tu. Ni PPD apa? PPD Keluang. Sekolah tuliskan huruf besar SK Felakan Timur. Tahun berapa? Lepas tu nanti ada next. Ni adalah contoh borang. Ada dekat dalam pautan ni. Okey. Berbalik pada yang tadi. Hantar menggunakan secara dalam talian. Sijil penyertaan bertaraf peringkat negeri disediakan bagi setiap peserta-peserta pertandingan yang menepati syarat-syarat pertandingan. Jadi siapa buat dengan betul, dia akan dapat sijil penyertaan peringkat negeri. Okey, yang ni saya war-warkan pada awak pasal apa? Awak tahun 6 kan? Siapa yang belum ada sijil peringkat negeri tu, saya galakkan awak masuk. Jadi itu adalah tambah nilai pada awak untuk permohonan layak ke sekolah berasrama penuh. Yang mana berminat untuk masuk asrama penuh, boleh rebut peluang ni. Kalau tak berminat sekolah biasa je dekat Sekolah Kan Timur ke ataupun sekolah-sekolah di sekitar Keluang, ataupun di sekitar rumah awak, kalau awak tak nak masuk pun tak apa. Tapi kalau nak masuk lagi baik. Okey, bagaimanapun syarat-syarat pertandingan ni dia ada syarat-syarat dia. Peta I-Think dibuat dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris dan tidak dibenarkan dalam dua bahasa. Lepas tu awak bacalah nanti dia punya syarat-syarat dia ni. Saya akan bagi pautan dia. Sebarang maklumat nanti awak boleh tanya dengan cikgu. Okey, itu bercerita tentang peta I-Think. Okey, kemudian
poster digital. Okey, poster digital ni nak buat apa ni sebenarnya? Saya bagi gambaran pada awak. Okey, poster digital ni, okey, kita tengok syarat-syarat dia. Poster dibuat menggunakan perisian yang sesuai. Contohnya Microsoft Word, Microsoft Excel ataupun Microsoft PowerPoint, bersaiz A4. Berorientasikan landscape ataupun portrait. Landscape ni maksudnya yang panjang ke bawah tu lah ataupun yang melintang. Lepas tu poster mestilah hasil ciptaan peserta sendiri dan tidak diplagiat. Plagiat ni maksudnya tidak ditiru dari internet atau sumber-sumber lain. Dia ada tema dia. Pilih salah satu. Peserta hanya boleh memilih satu tema di bawah dan digunakan dalam penghasilan poster digital. Pakai komputer lah. Okay, ada 5. Bacalah ni. Okay, tarikh tutup penyertaan ialah 3 Oktober. Ada masa lagi. Jadi bincang dengan ibu bapa awak. Boleh ke tidak menggunakan komputer. Yang kat sini mestilah ada komputer. Kalau awak tak ada komputer, mengharapkan awak pakai telefon saja tak boleh. Jadi kalau ibu bapa awak dah sediakan awak laptop ataupun komputer, boleh. Jadi awak boleh explore Microsoft PowerPoint. Macam yang cikgu pakai ni sekarang ni PowerPoint dah ni yang cikgu tunjukkan ni. Ni PowerPoint. Kalau Microsoft Word, dia macam ni. Tu Word. Contoh yang kosong macam ni. Okey. Ataupun Masuk pertandingan poster ni nak bagi tahu siapa? tak dengar apa Arisa? Nak masuk pertandingan poster, kenapa? Nak bagi tahu siapa? Nak bagi tahu cikgu siapa? Okey. Berbalik pada soalan Arisa tadi. Okey, kita ada 4 pertandingan kan? Okey. Peta I-Think ni bagi tahu dengan cikgu sains. Cikgu, saya nak masuk STEM peta I-Think. Lepas tu bincang dengan dia. Nanti cikgu tu akan tapis awak. Okey, awak nak ambil tajuk apa? Lepas tu bincanglah dengan cikgu awak. Nanti cikgu awak tu akan bagi tahu dengan saya sebagai penelarang STEM untuk bantu awak apa yang perlu. Apa yang perlu dibuat. Contoh macam pendaftaran. Lepas tu alert dengan tarikh-tarikh. Itu kerja saya. Tapi daripada segi apa isi untuk pertandingan tu, awak boleh tanya dengan peta I-Think cikgu sains. Okey. Poster digital ni, poster digital ni sebab dia memakai PowerPoint, dia pakai Microsoft Word. Jadi itu kita tak ada kat sekolah. Kalau tak ada macam ni, awak terus PM pada saya. Saya akan war-warkan nanti dalam dalam rasmi sekolah, cikgu punya telegram di peringkat sekolah untuk cikgu-cikgu kelas masukkan maklumat ni. Nanti awak tengok mesej daripada cikgu-cikgu kelas awak berkaitan dengan STEM. Okey, kemudian bercerita STEM ni juga berkaitan dengan, kita tengok sikit. Jadi nanti Arisa boleh tahu kalau misalnya kata tak ada siapa nak kontak, awak terus kontak saya. Okey, kemudian yang seterusnya pertandingan bercerita STEM. Okey, pertandingan bercerita STEM ni apa dia punya syarat-syarat pertandingan? Fokus pertandingan ialah meningkatkan kemahiran komunikasi dalam bahasa Melayu dan menyampaikan fakta-fakta sains, teknologi, RBT lah, kejuruteraan dan matematik. Okey, tema dia gabungan kandungan mata pelajaran STEM sekolah rendah. Dapat diberikan input tambahan dan pemerkahan. Video dia, ni sediakan video. Durasi 3 hingga 4 minit. Rakaman dirakam langsung tanpa sebarang suntingan, termasuk menggunakan aplikasi mengeditkan video sedia ada di dalam peranti. Itu tak perlu. Dirakam terus saja daripada telefon sekitar 3 hingga 4 minit. Lepas tu tidak menyatakan atau memberitahu maklumat nama sekolah, daerah dan negeri. Awak cuma bagi tahu nama je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Azmi bin Mat Salim. Okay. Hari ini saya akan apa?
Okey, jadi kemudian apa dia punya pemarkahan dia? Fakta sains dan pengolahan, persembahan, bahasa dan pertuturan, kreativiti dan pakaian. Okey, kriteria dia apa? Isi fakta sains dan pengolahan. Ni dia punya ni. Awak boleh bacalah nanti. Okey. Jadi itu adalah cerita tentang yang ketiga, iaitu bercerita tentang STEM. Okey, matematik online pula. Ini sekarang kita belajar matematik kan. Okey, kertas konsep dia. Okey, tengok apa dia nak. Apa yang dipertandingkan dalam matematik ni. Okey. Okey. Mana dia? Okey. Soalan-soalan diuji dalam bahasa Inggeris. Okey. Pautan soalan pertandingan akan dibuka tepat 9.55 pagi pada 25 September 2021 pada hari Sabtu. Okay. Pertandingan ini terdiri daripada dua bahagian, iaitu jawapan ringkas dan aneka pilihan. Aneka pilihan ni ada ABCD ya. Okey, awak secara online menjawab di rumah. Tak ke mana-mana pun. Cuma buka pautan tu pada 9.55 pagi 25 September. Okey. Okey, peserta yang telah mendaftar, yang ni kena daftar lah tadi. Menjawab soalan 40 soalan dalam tempoh 1 jam. Jadi satu soalan tu awak kena berlatih 1.5 minit, nampak? 1.5 minit. Sebab tu sekarang kita belajar, kita cuba selesaikan masalah harian tu dengan cepat. Tapi awak belum sampai lagi dia punya level tu lagi. Jadi setiap orang kalau boleh hebat matematik, dia purata menjawab satu soalan tu 1.5 minit. 1.5 minit. Kemudian soalan yang telah dijawab tidak boleh diulang. Peserta perlu menghantar jawapan sebelum tamat masa. Kemudian peserta terbaik peringkat negeri, akan layak menyertai matematik online quiz competition peringkat kebangsaan. Kemudian itu saja. Itu maklumat. Okey ni. Pemenang akan mendapat pengiktirafan seperti berikut: Johan, trofi dan sijil pencapaian. Naib Johan sama juga, semua dapat trofi dan sijil pencapaian sampai tempat ke-5. Tempat ke-6 ataupun awak penyertaan saya tak pasti pula. Dapat ke tidak sijil penyertaan. Nanti saya akan tanya dengan diorang. Okey, jadi kelayakan bagi ada ni, kelayakan bagi sijil penyertaan. Peringkat negeri markah melebihi 40%. Mana kalau awak masuk tak dapat nombor 1, 2, 3, 4, 5 ni pun, tapi awak lebih 40%, awak dapat sijil peringkat negeri. Okey lah tu. Kan 40%. 100% awak cuma dapat 40% je awak dapat sijil peringkat negeri. Kalau yang dapat markah 20 hingga 30%, awak dapat sijil peringkat daerah. Kalau markah kurang daripada 20%, awak tidak akan dapat sijil. Tu. Saya rasa semua boleh masuk lah ni. Bagus. Jadi nanti kalau awak berminat, nanti awak PM dengan saya lah. Tanya macam mana nak masuk. Berkemungkinan saya akan wujudkan satu Telegram khas untuk STEM ni. Okey, habis cerita pasal STEM yang awak boleh grab untuk nilai tambah awak masuk ke asrama penuh. Okey, ada apa-apa soalan tentang STEM? Tak ada Okey. Kita pergi kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, hari ini kita akan mengulang kaji soalan penyelesaian masalah buku teks muka surat 114. Buka buku teks muka surat 114. Okey. Untuk penyelesaian masalah ni, kalau boleh macam yang sebelum ni, satu soalan satu muka surat. Okey, soalan dia awak boleh tampal. Okey, jawapan dia awak buat dan kita buat pembincangan sekarang. Okey, jadi buka muka surat 114. Okey, saya bagi masa berapa minit untuk siapa yang nak salin soalan? Saya. Okey. Siapa yang nak salin soalan, saya bagi masa 2 minit. Okey, 2 minit. Awak boleh tengok kat sini Okey, 2 minit. Awak salin soalan. Lepas tu awak selesaikan. Lepas 2 minit ni. Berapa cikgu? Sorry. Kita pakai mat 5.
Kalau mat 5 tu dah nak habis, awak boleh sambung dengan mat lain. Tapi start daripada hari ni, satu soalan, satu muka surat. Okey, boleh selesaikan soalan nombor 1. Lepas tu, habis 3 minit ni, kita akan bincangkan jawapan. Okey, untuk kalif yang baru masuk, salin soalan ni satu soalan satu muka surat bermula daripada hari ni kita dah mula satu soalan satu muka surat untuk ulang kaji soalan penyelesaian masalah. Okey, 40 saat lagi. Okey, 20 saat lagi. Siapa yang dah dapat jawapan boleh bagi tahu cikgu. Okey, masa dah tamat. Okey, ada siapa-siapa dah dapat jawapan? Okey, clue dia kat sini ada penukaran unit Yang ini awak tukar unit. Okey, yang ini pun awak tukar unit. Jadi yang ni buat dulu dekat bawah. Sifar perpuluhan 1 sifar 7 juta sama dengan berapa? Kemudian 65,000 berapa? Dapat Okey, Niza dapat berapa? Niza 42,000. 42,000. Okey, jawapan lain?
Dah. $107 juta ni macam mana? Sifar perpuluhan 107 juta ni sama dengan berapa nombor bulat dia? Ni juta kan? Jadi ini ratus ribu. Jadi ni 107 sifar sifar sifar. 65,000 ni 65 sifar sifar. Tu penukaran unit. Barulah awak buat bentuk lazim dia. Bentuk lazim apa yang terlibat kat sini? Tambah ke, tolak ke, darab ke, bahagi ke, ataupun ada gabungan tambah tolak, tolak tambah, darab bahagi ke apa ke? Bentuk lazim apa yang terlibat kat sini? Tolak. Betul, tolak. Saya tengah tunggu yang lain ni, respon yang lain. Sebab sebelum ni saya bagi awak salin je kan. Awak tak gunakan kemahiran berfikir awak. Kali ni kita buat. Okey. Dapat berapa? 42,000. Sama juga 42,000 Haras. 42,000. Okey, ni Haras. Okey, kemudian ke ni Suhaili. Okey, jadi 3 orang ni dah sudah pun sama juga 42,000. Okey, nama yang 3 ni untuk soalan yang seterusnya cikgu akan tanya orang lain pula. Saya nak jawapan daripada orang lain pula. Selain daripada Niza, selain daripada Haras, selain daripada Suhaili. Baik, kita semak. Kalau misal kata apa, awak tak sempat nak salin jalan kerja yang betul, sekarang ni awak dah buat jalan kerja awak kan? Kalau jalan kerja awak tu sama dengan saya, mana betul? Okey. Tapi kalau salah, awak tak sempat, nanti awak ulang balik video ni. Sebab video ni saya dah rakam dan saya akan masukkan dalam YouTube untuk awak buat ulang kaji. Okey? Okey, jadi kita selesaikan soalan ni. Okey, jadi dia kata, bilangan penduduk dewasa ialah 65,000 orang dan selebihnya adalah kanak-kanak. Okey, jadi dia dah bagi ini semua sekali. Yang ini kanak-kanak. Jadi berapa bilangan penduduk kanak-kanak di bandar itu? 65,000 ni dewasa. Okey, jadi kat sini proses tolak 107 sifar 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 tolakkan dengan 65 sifar sifar sifar. Okey, tolakkan sifar 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 7 tolak 5 3. 7 tolak 5 3 betul ke? 7 tolak 5 2. Okey, kemudian ni 0 10 tolak 6 sama dengan 4. Yang ini 0. Okey, jadi jawapan dia 42,000. Ini betul, ni betul. Markah dia kat sini 1, sini 1. Okey. Jadi tiga-tiga jawab jawapan yang betul. Okey. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang kedua. Okey, cikgu bagi masa 3 minit juga untuk awak selesaikan. Kalau cikgu laju sangat bagi tahu tau. Okey, 2 minit lagi.
Okay, ada siapa yang dah dapat jawapan? 1 minit lagi. Okey, masa menjawab. Selamat. Okey, tak ada siapa yang dapat jawapan Saya dah. Okey, siapa? Boleh bagi tahu nama? Niza. Niza lagi. Oh, orang lain tak nak Okay, tak apa Niza. Berapa Niza? Mana? Ni 2,376 ringgit. RM2,376. Okey, jawapan orang lain ada? Saya Iqbal. Okey, Iqbal. Okey, Iqbal berapa Iqbal? RM264. RM264. Okey, ada jawapan yang lain? Satu lagi. RM264. Okey, siapa tu? Husna Okey, Husna berapa? RM264. Okey. Jadi kita semak sama-sama. Okey, yang pertama, kaedah macam mana kita nak jawab soalan masalah harian ni, kita kena tahu dia berada dalam tajuk mana. Okey. Kita nampak kat sini ada RM. Jadi dia berada dalam tajuk apa? Wang. Okey. Kemudian kita nampak peratus kat sini. Dia berada dalam tajuk peratus. Jadi soalan ini adalah gabungan antara wang dengan peratus. Okey. Okey, tadi kat situ tambahannya ialah harga kos. Okey, harga kos ni awak kena tahu. Harga kos ni maksudnya ialah harga asal. Dan di sini dia cakap ada harga jual. Harga jual ni ialah harga asal tambah harga berapa diuntung. Cuma keuntungan ni dia cakap 10%. Okey. Okey, jadi kat sini harga ni ialah bukan 100%. Harga ni ialah 110%. Okey. Bandingkan jalan kerja awak dengan jalan kerja saya Okey, jadi kat sini harga jual ni termasuk untung, harga kos termasuk dengan untung. Jadi kat sini ialah 110% sama dengan RM2,640. Okey. 110%. Kita nak cari harga kos. Harga kos ni ialah yang 100%. Jadi kita cari nilai yang 100%. Okey, macam mana kita nak carikan 100% daripada apa maklumat yang kita ada ni? Kita gunakan yang kita belajar sebelum ni, iaitu cari 11%. 11% sini potong 1, atas potong 1 lah. Sini potong 1, sini potong 1. Okey, jadi 11% RM RM264. Okey? Okey. 11% ni kita nak cari 1% macam mana? Okey, bermakna kita conteng sebelah kanan sini, RM RM264 bahagikan dengan 11 untuk dapatkan 1%. Okey? Okey, kita kira ni dulu. 11 kali 2 sama dengan 22. Tolak. 6 tolak 2 sama dengan 4. Sini turun 4. 11 kali 4, 44. Kita tolakkan. Okey, dah tak ada baki. Jadi,
1% ialah RM24. RM24. Okey, jadi daripada sini, yang 0.1% ni kita tak payah carilah. Sebab apa? Sini tak ada perpuluhan. Okey, jadi kita nak cari 100%. Jadi kalau 1%, kita ambil yang 1%, kita nak pakai yang ni. Kita tak nak pakai 110%, kita tak nak pakai 11%, kita tak nak pakai 1%, kita pakai 1%. Okey, jadi 1% sama dengan RM24. Okey, nak jadikan 100, kita kena darabkan dengan 100. Dia akan jadi 100%. Yang ni tadi ni. Harga kos 100%. Jadi yang sini pun kena darabkan dengan 1%. Okay. Jadi bila kita darabkan 100% tu ialah RM2,400. Ni jawapan dia. Okay. Jadi Niza betul ke salah? Salah. Iqbal salah. Husna salah. Okey, jadi ini langkah kerja dia. Okey, boleh faham? Boleh. Okey. Kita pergi soalan yang seterusnya. Soalan yang ketiga. Okey, cikgu bagi tempoh masa 3 minit daripada sekarang. Okey, kalau dah ada jawapan bagi tahu cikgu 1 minit setengah lagi. Cikgu, dah siap. Okey, berapa jawapan dia? 13, 17, 7. Niza. Okey, yang pertama 13. Lepas tu yang kedua 17, 17. Kemudian yang ketiga 7. 7. Nama lain? Dah habis belum masa? Lagi 30 saat. Cikgu. Okey, siapa? Okey, Safia. Oh, masa dah tamat. Okey, kemudian yang kedua Safia. Okey, Safia berapa Safia dapat? 7, 13, 17. 7, 13 dengan 17.
Okey, ada lagi lain yang nak bagi jawapan? Tak ada Okey, kita jawab. Sebanyak 37 guli, 37 biji guli diisikan ke dalam 3 bekas. Setiap bekas mengandungi bilangan guli yang berbeza daripada setiap nilai itu merupakan nombor perdana. Berapakah bilangan guli yang mungkin? Ini macam-macam jawapan boleh. Di dalam setiap bekas itu. Okey, dia kata setiap bekas mengandungi tau. Maknanya setiap bekas tu ada guli, dia tak boleh kosong. Okey, jadi kita tengok soalan ini dia berada pada tajuk nombor bulat tahun 6, di mana tajuk nombor bulat tahun 6 tu dia ada kita ada belajar nombor berdana. Okey, yang pertama kita kena tahu nombor berdana. Okey, kita senaraikan dulu nombor berdana. Masih ingat lagi tak? Saya jawab cara macam mana nak hafal nombor berdana yang saya suruh rakam tu. Ingat tak? Tu pentingnya Okey, jadi kita keluarkan nombor berdana yang kita dah hafal. Kita tahu nombor berdana tu dia ada syarat-syarat dia. Tapi kita abaikan syarat-syarat tu, kita just ingat sahaja nombor-nombor berdana. Yang pertama, nombor 1, kemudian nombor 2 masuk ke tidak? Tak. Kenapa 2 tak masuk? Sebab dia boleh bagi dengan 1. Bukan C. Sebab dia boleh bagi dengan 1. Dia boleh bagi dengan dua. Bagi dengan diri dia. Ya. Okey, jadi nombor 2 masuk ke tidak? Soalannya nombor 2 masuk ke tidak? Ada kata tak, ada kata ya ni, macam mana ni? Jadi kalau tak tahu nombor berdana macam mana nak jawab ni? Jadi nombor 2 tak masuk 1, 3, 5, lagi? 7. 7. 9 masuk ke tidak? Tak. 10 tak. 11, 13, 15 masuk ke tidak? 16, 15 tak masuk. 17, okey, 19. Okey, tambah lagi. Berapa? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 tak masuk, 28, 29. Okey, sampai 30 je cukup. Okey. Jadi kat sini ini ada pilihan sampai daripada 1 sampai 30. Okey, jadi awak cari kombinasi antara nombor-nombor ini yang menghasilkan 37. Okey, kawan awak ambil kombinasi yang pertama ialah si Niza dia ambil 13. Okey, dia ambil 13. Kemudian dia ambil 17. Kemudian dia ambil 7. Okey. Syima Ahmad. Boleh tahu Syima Ahmad ni siapa? Atira. Akila Okey, Akila. Atira. Atira. Okey. Okey, jadi kita tengok jawapan Niza. Ni campurkan 20, 37. 37. Jadi kombinasi yang Niza bagi ni betul ataupun salah? Betul. Okey. Safia pun sama juga. Cuma beza dia kedudukan saja. Tak ada masalah. Okey, jadi Safia pun ambil 7, 13 dengan 17. Pun menghasilkan 37. Jadi jawapan Safia pun betul. Okey. Ada jawapan lain? Okey. Ada jawapan lain. Apa lagi yang menghasilkan 37 kat sini? Ni dengan ni 10. 10. Ada lagi 10. Cuba cari, ada tak? Yang menghasilkan 37. 19 dengan 11 dah 20. Ni boleh. 19 dengan 11 30 19 11 10 20 30 kan? Ni 7 37. Jadi selain daripada tu 7 11 dan 19 juga adalah merupakan kombinasi dia. Okey, permasalahannya macam mana cara awak nak menjawab? Betul? Okey, jadi ini saya bagi contoh lah.
Okey. Yang pertama, bila awak nak menjawab, awak kena tulis dulu nombor-nombor perdana yang macam dekat atas tu. Kemudian, awak sediakan 3 bekas. Awak lukiskan 3 bekas macam ni. 1, 2, 3. Lepas tu awak masukkan nombor yang awak masukkan tadi. Awak cuba jaya. 13, 17, 7. Kalau nizam macam inilah. Lepas tu, selepas daripada awak dah masukkan 3 ni, awak tunjukkan bentuk lazim 13, 17, 7. Tambah. Sama dengan 37. Ini cara menjawab. Boleh faham? Boleh? Boleh. Okey. Soalan yang seterusnya. Ni. Cikgu bagi 3 minit juga. Clue dia, soalan ini berada dalam tajuk pecahan. Sebab nampak 3/8. 1/6. Dalam pecahan ada tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi awak tengok yang ni. Cuba jawab. Cikgu tunggu. Dah dapat jawapan terus bagi tahu. Salah pun tak apa. Yang penting awak cuba. Itu yang saya nak. Bagi rakan-rakan yang baru masuk, kita dah sampai soalan nombor 4. Kita dah masuk soalan masalah harian. Jadi kita dah berada pada muka surat yang keempat. Jadi satu soalan, satu muka surat. Kita dah berada pada soalan yang keempat. Soalan 1, 2, 3 yang awak tertinggal tadi, awak boleh tengok balik video selepas ini. 2 minit lagi. Jadi matematik ni saya cuba mengasuh awak supaya mula buat dengan pantas. Menjawab dengan pantas. Satu minit setengah lagi. Satu minit lagi. Okey, berapa jawapan dia? 25/48. Okey, yang pertama siapa tu tadi? Haras. Haras, okey Haras. Haras, berapa Haras? 25/48. 25/48. Tak dengar? 48. Okey, awak sebut salah tu Haras. 25/48, bukan 48 Awak dah darjah 6, jangan sebut 48 perpuluhan 48. Kena ketawa nanti Kang. 25/48. Okey, itu jawapan yang pertama. Okey, ada siapa-siapa jawapan yang lain? Oh, dah habis masa. Saya nak tambah masa lagi. 2 minit lagi. Tak dapat? Okey, kita akan bincangkan. Okey, tengok sini Ashraf membeli sekeping pizza. Okey, awak bayangkan sekeping pizza. Bulat macam ni. Dia memberikan 3/8. Okey, ni awak bayangkan saja tau.
Ini saya lukiskan supaya awak dapat membayangkan. Okey, 3/8 bermakna dia bagi 1, 2, 3. Dia bagi 3/8 daripada pizza itu kepada Sarah. Dan dia makan 1/6. Daripada baki dia ni, 1/6 dia makan. Okey. Hitung pecahan pizza yang tinggal. Okey. Untuk jawapan yang pertama, hitung pecahan yang tinggal. Okey, Haras bagi jawapan dalam bentuk perpuluhan. Betul atau salah? Salah. Ya. Sepatutnya beri jawapan dalam pecahan. Baik, macam mana kita nak menyelesaikan soalan ni? Okey, ni saya pindahkan dulu ke kanan untuk gambaran awak. Okey. Yang pertama sekali ialah 1 tolak 3/8. Okey. Jadi ini kita tukarkan 8/8 tolak 3/8 sama dengan 5/8. Betul? Jadi 5/8 ni ialah baki. Okey. Daripada baki ni dia makan 1/6. Jadi bermakna tolak 1/6. Jadi 5/8 tolak 1/6. Okey, ni tolak pecahan dah belajar kan? Okey, macam mana kita nak samakan bawah? 8, sifir 8 dengan sifir 6. 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. 3 kali 8, 24. 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. 6 kali 4, 24. Okey, kita dah tengok ni sama, 24. Jadi sini kali 3. Sini kali 3. Sini kali 4. Sini kali 4. 5 kali 3, 15. Per 3 kali 8, 24. Tolak 1 darab 4, 4. 6 kali 4, 24. Okay, jadi kita dapat berapa tu? Sama dengan kat sini. Okay. Jadi 15 tolak 4 sama dengan 9. 9 per 24. Dalam sifir 9 ada 24 tak? Ni kita boleh permudahkan ke tidak? 9 kali 3, 27. Tak boleh. Okay. Selain daripada sifir 9, sifir 3 boleh tak? Sifir 3 boleh kan? Okey, jadi 9 bagi 3 sama dengan 3. 24 bagi 3? 8. Okey, jadi jawapannya ialah 3/8. Okey, siapa dapat jawapan 3/8? Ada? Okey, yang dapat Arisa. Okey. Okey, jadi jawapannya ialah 3/8. Okey, soalan yang terakhir nampaknya. Soalan yang soalan nombor 6 ni nanti saya bagi clue dan awak cuba jawab. Siapa boleh jawab soalan yang ke-6 ni, cikgu bagi TP 6. Kalau semua betul lah. Kalau tak, cikgu bagi TP 5 saja. Okey, untuk soalan nombor 5, cikgu bagi 3 minit juga. Okay, cuba selesaikan. Peratus senang. Sebab kita dah belajar peratus yang cikgu dah ajar tu. Bermakna kat sini ada perpuluhan 8%. Jadi nanti cari 0.1%.
Okay, 20 saat lagi. Okay, 10 saat lagi. Ada yang dah dapat jawapan? Ada Okay, berapa? siapa? 107,800 ringgit. Okay, sekejap saya tulis. Nizar. Okay, Nizar cuba jawab berapa? 100,780 ringgit. 107,800 ringgit. 107,800 ringgit. Betul? Betul. Okay. Ada jawapan lain? Iqbal. Oh, tak ada Okey, kita bincangkan soalan ni, soalan yang terakhir, tinggal lagi 2 minit. Okey, Encik Kumar melaburkan RM100,000 di sebuah syarikat, maknanya 100% lah. Dividen yang diterima daripada pelaburannya ialah 7.8% setahun. Berapakah nilai dividen? Nilai dividen ni berapa? Jadi adakah sampai 100,000 Niza? Berapakah nilai dividen saja? Dia minta dividen ni saja. Okey. Okey, jadi kita buat 100%, okey, sama dengan 100,000. 10% sama dengan 10,000. 1% sama dengan 1,000. Okay, ni ada lagi satu, 0.1%. Kita kena buat 0.1% sebab sini ada perpuluhan. Okay, jadi 0.1% sama dengan RM100. Okay, yang ni kita gariskan. Okay, di bawah ni kita kira ambil yang mana kita nak pakai. Okay, 7% ni kita ambil daripada yang 1% ni. Okay, kita ambil ni dulu. Okay, tadi kita tulis 1%. Lepas tu ni tak payah sama dengan. Okay, ini RM1,000. Okay. Jadi kita nak dapatkan 7%, kita kena darabkan dengan 7. Sini kena darabkan dengan 7. Okay, ini gariskan. Ini gariskan. Ini dapat 7%. Okay. Yang ini dapat 7,000. Okay, 7,000. Okey, sekarang kita nak pergi yang kedua, 0.8%. Okey, tadi apa yang kita kena buat? Okey, yang ni kita garis. Okey. Ambil yang 0.1%. 0.1% sama dengan berapa tu? RM100. Okey, tadi ni darabkan dengan 8. Okey, gariskan. Ni darabkan dengan 8. Okey. Jadi sini dapat 0.8%. Okey, sini dapat RM800. Gariskan. Okey, lepas tu apa perlu kena buat? Kita buat lagi satu. Okey, ni gariskanlah kalau ikutkan bawah dia. Okey, gariskan. Okey. Yang atas ni kita tuliskan 7%. Jangan 7 peratus ni jangan tulis dulu pasal apa? Kita nak tambahkan dengan tambah 0.8%. Okey, tadi letak titik, letak kosong peratus. Okey, ni dapat 7.8%. Okey, 7% ni tadi berapa? 7,000. Okey, RM 7,000. Okey, tambahkan 0.8% tadi berapa? 800. Jadi 7,800. Ini saja. Jadi Nizam ni dah betul lah ni 7,800. Tapi sayang dia termasukkan sekali nilai pelaburan dia. Dia nak nilai dividen saja. Okey, jadi itu saja kita punya perbincangan pada hari ini. Untuk PDPR akan datang kita akan sambungkan soalan yang sebelah tu dalam buku teks tu. Semua soalan yang sebelah kanan tu. Jadi kalau boleh awak siap-siapkan dulu kalau nak tampal-tampal. Jadi tak payah salin soalan, tinggal kita terus jawab soalan. Okey, jadi itu saja kita punya PDPR pada hari ini. Kita akan sambung pada minggu depan Okey, jadi sebelum tu nak ambil gambar ke tidak? Ambil. Okey. Buka kamera.
Okey. Cikgu bagi masa 5 saat. Okey, 1. Hai, dah. Okey. Sedia. 1, 2, mula. Okey. Jadi sekian saja kita punya PDPR pada hari ini. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.